Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Allah memberikan kita peluang dan ruang untuk berbuat kebaikan, dan tidak semua ruang kebaikan itu kita akan perolehi, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Apa yang di dalam ilmu Allah tidak ada siapa pun tahu. Apa yang di dalam kehendak Allah tidak ada siapa pun tahu. Tetapi setelah berlakunya takdir, baru kita tahu. Inilah tuan-tuan, menunjukkan bahawa lemahnya kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya mulakan kitab Risalah Tauhid, jadi kita akan mula daripada muka surat 3 ataupun surat 5, tuan-tuan, iaitu terus kepada mabadi. Jadi apa sebenarnya kepentingan tauhid ini? Semasa kita di alam roh, kita ditanya perihal aqidah. Di alam barzah juga ditanya perihal aqidah. Alam roh, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Alam barzah, man rabbuka. Kedua keadaan, dua alam ini ditanya berkenaan yang sama. Di dalam dunia ini adalah proses supaya kita boleh menguatkan, memperkemaskan akidah atau tidak. Sebab itu saya suka bawa tuan-tuan dalam satu ibrah sebelum saya baca kitab. Kita ini, tuan-tuan, seolah-olah berada di tengah lautan, dan kita mempunyai sebuah sampan ataupun perahu. Bila kita naik sampan tengah laut, mesti ada pendayung dan mesti ada arah tuju. Kalau kita ada arah tuju dan kita ada pendayung, tapi sampan kita bocor, kita akan karam di dalam laut. Kalau sampan kita elok tapi kita tidak ada pendayung, kita tak boleh sampai ke hala tuju, sebab kita tak ada alat untuk kita sampai kepada destinasi kita. Sebab itu, tuan-tuan, kita ibrahkan begini. Maka lautan ini adalah alam dunia kehidupan kita. Ada ombaknya, ada ributnya, ada badai. Ujian itu akan datang. Maka perahu ini adalah akidah kita. Kalau perahu ni bocor, kita takkan selamat. Kita takkan selamat. Akidah kita cantik, perahu kita cantik,
tapi kita tak ada pendayung, maka kita akan tidak ada arah. Sebab itu kita tengok beriman, tapi syariat tidak ada. Jadi orang tak kenal. Sebab orang tak tahu, masyarakat tak tahu, manusia sendiri tak tahu Islam ke tidak dia ni, beriman atau tidak dia ni. Sebab dia tidak ada pendayung. Sebab itu pendayung ini adalah syariah, dan destinasi itu adalah haqiqah. Ini hala tuju kita. Macam mana kita nak lari pun, kita akan pergi tempat hala tuju kita. Tetap sampai kepada haqiqatul syariah wa haqiqatul aqidah. Ini tempatnya. Sebab itu hala tuju kita tuan-tuan, iaitu wa asal balik asil. Mana kembali ke tempat asal? Sebab asal kita daripada jannah Allah, dan kita akan menuju ke arah yang sama, iaitu ke jannah Allah. Barulah kita ini salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jika tak balik kepada tempat asal kita, maka kita tidak akan dapat kesempurnaan kehidupan itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya baca kitab, maka syekh saya dulu dia pernah kupas sikit berkenaan dengan tauhid itu sendiri. Kalau kita mengaji fiqh, orang kata ilmu fiqh. Kalau kita mengaji tasawuf, orang kata ilmu tasawuf. Kalau kita mengaji tauhid, orang akan kata ini ilmu tauhid. Maka kata syekh kami, maka orang yang mengaji tauhid ini, dia akan melahirkan beberapa ausaf yang diisyaratkan oleh ulama yang berada dalam kalimah tauhid itu. Ta, waw, ha, ya, dal. Saya ulang balik. Ta, waw, ha, ya, dal. Dirangkumkan 5 huruf jadi kalimah dia tauhidun. Sebab itu di dalam ilmu tauhid, yakin ini bagi 4. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin, kamalul yakin. Kita pelan-pelan tuan-tuan. Ilmu tauhid ni ilmu pening kepala. Fiqh lain tuan-tuan, fiqh dia senang. Ilmu tauhid ni kalau saya laju-laju, nanti tuan-tuan pening. Saya buat slow-slow. Jangan tuan-tuan tidur sudah. Sebab slow, dia jadi mengantuk. Tuan-tuan, ainul yakin, ilmul yakin yang pertama, keyakinan seseorang itu berdasarkan ilmu yang dia mengaji. Kita mengaji kitab Faridah Faraid, Risalah Tauhid, Aqidatun Najin, Darul Thamin, maka kita ni yakin kita disebabkan ilmu yang kita mengaji ni tadi. Maka kata ulama, masih lagi ada ruang untuk mensyirikkan Allah. Masih lagi. Kita duduk di dalam tempat ilmu, masih ada ruang untuk kita mensyirikkan Allah. Sebab itu ulama suruh mujahadah daripada ilmu yakin, bukan sekadar tahu. Kita bukan nak mengaji ilmu tauhid, bukan kita nak tahu tauhid, tetapi kita nak mentauhidkan Allah. Sebab ilmu yang kita ada, tetapi kita tak boleh mentauhidkan Allah, maka ilmu ini mentemplak kita besok di yaumul akhirah. Orang yang tahu ilmu fiqh tetapi dia tidak berfiqh, maka dia akan ditemplak oleh ilmu dia sendiri.
Sehingga Allah sebut di dalam surah As-Saffat, kalau tak silap saya, apa dia? Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. As-Saffah ke Al-Jumu'ah? Itu kalau tak silap saya tak ingat. Sebab itu tuan-tuan, orang yang dah duduk kepada ilmu yakin, dia kena mujahadah sampai kepada ainul yakin, iaitu dengan jalan mujahadah dia sentiasa menyaksikan akan kebesaran Allah. Baik itu dipanggil ainul yakin. Maka yakin dia bertambah dengan segala panca inderanya yang 7 ini. Yakin dia bertambah dengan panca indera yang 5 kata ulama usul. Kalau dalam ulama usul disebut 5 panca indera ini asbab untuk kita kenal Allah. Yang kita faham 7 anggota. Tetapi ulama usul dia letak kepada deria tuan-tuan, iaitu panca indera penglihatan, penyentuh, perasa, penghidu dan pendengar. Ini 5 panca indera yang disebutkan oleh ulama usul. Dengan kita melihat, kita boleh kenal Allah. Dengan kita sentuh, kita boleh kenal Allah. Tuan-tuan, hebat Allah jadikan kulit. Allah jadikan kulit, kita boleh rasa suam, panas, sejuk dengan kulit ini tuan-tuan. Teknologi yang cukup hebat. Teknologi yang cukup hebat daripada Allah. Kulit, kita boleh rasa seram sejuk. Kita boleh rasa macam-macam. Dengan kulit yang Allah jadikan kepada kita, lalu kita dapat mengenal pencipta kita ini yang menjadikan kulit atas kita. Ini yang disebut oleh ulama usul. Kulit kita, pendengar kita, penghidu kita, perasa kita. Tuan-tuan, di kampung kita ada pokok rambutan. Ada 5 pokok rambutan tuan-tuan. Kita boleh cakap dengan cucu kita. Pokok yang tu manis lengkang. Pokok yang ni masam. Pokok yang ni tak berapa nak manis. Rasa manis, rasa masam, rasa tak berapa nak manis tuan-tuan, duduk di mana? Duduk di lidah. Satu anggota yang sama. Tak ada benda pelik pun tuan-tuan pada lidah ni. Tapi bila kita letak garam, dia akan rasa masin. Kita letak gula, dia akan rasa manis. Maka kita pun meletakkan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyaksian dia. Ini yang kita nampak kehebatan Allah. Lalu kita tambah yakin dengan Allah, tambah yakin dengan Allah, tambah yakin dengan Allah. Baik tuan-tuan, tauhid 5 huruf dalam satu kalimah. Sebelum saya baca kitab, pada kalimah tauhid itu diisyaratkan oleh ulama, iaitu tuqa ataupun takwa. Sifat orang yang mentauhidkan Allah adalah mereka ini semakin takut dengan Allah. Lagi dia kenal Allah, lagi dia takut dengan Allah. Lagi dia kenal Allah, lagi dia rasa hebat gerun dengan Allah. Ini yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila dibacakan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebut nama Allah. Sebab apa? Hati mereka ini jadi gemetar, jadi takut, jadi gerun tuan-tuan. Sebab orang yang disebutkan nama Allah atasnya sebab dia kenal Allah. Saya bagi contoh. Tuan-tuan masuk dalam hutan. Kemudian kawan yang sama-sama masuk dalam hutan, tuan-tuan ni tadi, dia pun bagi tahu, rimau. Secara spontan, tuan-tuan ada action tak tuan-tuan? Kata tak rimau. Ke lagu tu?
Ataupun tuan-tuan yang bawa senapang, tuan-tuan akan preparation, siap-siap, tuan-tuan dah pegang trigger tuan-tuan. Tuan-tuan tak bawa apa, tuan-tuan akan cari pandangan dan tuan-tuan akan buat satu tindakan. Bila tuan-tuan nampak harimau, tuan-tuan akan cari bawah otak. Sebab apa? Sebab tuan-tuan rasa takut dengan harimau. Kenapa tuan-tuan takut dengan harimau? Sebab kita kenal harimau. Baik, saya bawa binatang lain. Takut tuan-tuan tak faham. Kita kalau jumpa ular tedung, tuan-tuan, semua orang akan lari. Tapi kalau kita letak ular tedung pada seorang bayi umur 8 bulan, dia buat apa, tuan-tuan? Dia pegang, dia buat main. Ular tedung yang berbisa ni dia buat main. Sebab apa dia main, tuan-tuan? Dia tak kenal. Sebab itu sehingga kan ada kalam mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasadu. Siapa yang kenal diri dia, dia kenal Allah. Bila dia tak kenal diri dia, dia mula nak jadi bos. Dia terlupa yang diri dia ni kuli. Kuli bahasa kasar, tuan-tuan. Bahasa lembut dia hamba. Bahasa kasar dia kuli, bahasa lembut dia hamba. Baik, orang yang bila tahu pasal ilmu tauhid, jika ilmu itu dikurniakan oleh Allah kepadanya, tahu lain, faham lain. Ada orang tahu dia tak faham. Ada orang habis kitab tapi dia tak faham. Bila dia tahu, dia faham, ketika itu kata ulama dia akan kaji. Bila dia dah kaji, ketika itu dia akan rasa, tuan-tuan, rasa ilmu tauhid. Sebab itu bila dia dah mengaji ilmu tauhid, perasaan gerun itu, wajilat qulubuhum, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dia ada. Maka orang ni mula mentauhidkan Allah. Ada satu masjid, saya bagi satu ibrah macam ni. Kenapa kita tak percaya tentang rezeki, tuan-tuan? Kebanyakan orang syirik dengan rezeki. Orang syirik dengan duit. Saya cakap di satu masjid bila saya mengajar ilmu tauhid. Sebab tauhid ini, tuan-tuan, bukan dalam kitab. Bukan sekadar di dalam kitab. Tauhid dalam kehidupan. Tauhid di dalam pelaksanaan. Semua kita ni, semua kehidupan kita, gerak tubuh kita, semua ni, makan, minum, semua dalam akidah. Semua dalam tauhid. Tak terlepas daripada tauhid. Kenapa orang ragu dalam masalah rezeki? Saya bagi satu contoh. Dulu tuan-tuan kerja. Bila kita kerja, tuan-tuan, tiap-tiap bulan kita akan dapat gaji yang ditetapkan oleh majikan. Seorang 1,500, seorang 3,000, tidak. Tak ada siapa takut. Sebab dia dah tahu dah, tiap-tiap bulan mesti apa? Masyuk dia dah. Ni dah gawah. Kemudian pula aku dah confirm dia cakap. Dulu 3 bulan. Bila dah confirm, dia kata dia boleh buat ikut suka dia lah. Jadi dia tak takut pun. Dia tak takut tentang rezeki dia. Sebab apa? Tiap-tiap bulan aku dah ada 3,000. Kalau dia nak duit lebih, dia pun buat OT, overtime. Kalau dia rasa nak lebih, ada seminar, ada kursus dia akan pergi. Dia boleh charge allowance perjalanan, allowance hotel, allowance makan, allowance kenderaan. Dia nak charge, semua dia charge. Baik. Jadi kita yakin dengan sebab janjinya majikan kita.
Majikan kita janji dengan kita, ni hang buat kerja ni, hang sebagai qani, hang sebagai manager, maka aku tetapkan gaji sekian sekian sekian. Baik. Kenapa kita tak boleh yakin dengan Allah setelah kita duduk dalam rahim mak 40 hari? Adakah Allah telah janjikan rezeki kita banyak mana? Kenapa kita boleh yakin dengan majikan, dengan manusia, tetapi keyakinan yang sama, rasa yang sama tu kita tak boleh letak dengan Allah? Yakin kita dengan majikan kita dengan yakin kita dengan Allah tak sama. Walhal 40 hari dah kita duduk dalam rahim mak dah, Nabi SAW telah dijamin. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala dah jamin beberapa perkara ke atas insan itu. Nabi tak bohong. Manusia bohong tuan-tuan. Selama ni yang bohong kita bukan Nabi Muhammad, bukan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi manusia. Manusia bohong kita. Nah, ni tuan-tuan. Tapi kita boleh yakin dengan manusia, lebih yakin kita manusia lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wow, pada kalimah tauhid. Warah. Orang yang bila mengaji tauhid, dia lebih berhati-hati. Sebab dia takut dia mensyirikkan Allah. Aku buat ni betul tak akidah aku? Betul tak? Betul tak? Betul tak pegangan aku? Maka dia lebih berhati-hati. Betul, orang Melayu kadang-kadang dia banyak sangat dia punya ni. Dulu-dululah, sekarang alhamdulillah kita semua dah buang pegangan-pegangan itu. Pegangan-pegangan. Cuma ada sikit-sikit batuk lama sikit, kita pun cakap jin. Yang ni saka ni. Saka daripada belah mak. Sekarang ni tuan-tuan, orang buat asal jadi duit. Semua kena duit sekarang ni tuan-tuan. Buang jin kena duit. Mem-mem berak kena duit. Apa yang tak kena duit sekarang tuan-tuan? Semua kena duit. Semua kena duit tuan-tuan. Atau nak baca kitab ni pun sekarang dah kena duit. Sampai 1,000, 2,000. Allahu. Ni akhir zaman. Sebab orang telah meletakkan Tuhan mereka duit. Bila ilahun tu diletakkan, salah satunya duit. Lepas tu kata syekh kami, buanglah berhala-berhala di dalam diri kamu. Jika kamu nak mentauhidkan Allah, buanglah segala berhala-berhala yang di dalam diri kamu. Kami tak faham tuan-tuan. Dia cakap dengan kami macam ni. Lata dan Uzza siapa yang create? Siapa yang buat? Orang kafir. Orang Arab jahiliah zaman tu, dia yang buat patung Lata dan Uzza. Kemudian dia sembah, dia harap, dia minta. Tuhan yang duduk dalam diri kita ni, kita yang buat. Kita yang buat tuan-tuan. Kita bertuhankan duit, kita bertuhankan orang, kita bertuhankan tenaga. Betul tak? Ada duit senang hati ke? Ada Allah senang hati? Saya dah tanya tuan-tuan. Duit kurang, susah hati. Allah kurang, susah hati. Mana lebih susah hati? Saya, tuan-tuan, semua dah umur-umur yang Allah nak panggil. Agak-agak pergi tengok kat akaun, duit kurang. Hari ni tak selawat sampai tak 1,000 pun. 1,000 pun tak dapat.
selawat, agak-agak mana susah hati. Tengok dalam akaun duit korang. Susah hati tuan-tuan bila duit korang. Maknanya kita yang cipta. Sebab itu dalam sifat 20 sifat bagi dua. Satu istighna, satu iftiqar. Apa makna iftiqar? Dia 9-11. Kita tak masuk lagi. Mukadimah baru. Tapi saya nak buka tuan-tuan. Apa pentingnya ilmu tauhid? 9-11-20. Iftiqar, istighna. Apa sifat iftiqar? Seluruh makhluk berhajat kepada Allah. Kenapa seluruh makhluk berhajat kepada Allah? Sebab Allah bersifat istighna. Allah ini maha kaya. Nanti kita masuk saja. Dia duduk dalam Ar-Rahman. Cerita dia sambung. Maka sebab itu kita semua ini bergantung harap dengan Allah. Sebab itu kita berhajat kepada Allah. Dan Allah tidak berhajat kepada sekalian makhluk. Kita berhajat dengan dia tuan-tuan. Ya kau ustaz, ya. Masa sihat tak berhajat. Sebab kita dah bertuhankan sihat kita. Masa sakit tengok. Kita nak masuk bilik bedah, jantung salur satu sumbat. Tuan-tuan minta dengan siapa? Dengan doktor kan? Tak ada sangat. Ya Allah. Ya Allah. Nampak? Masa kita senang, okey lah. Bisnes jatuh tengok. Masa tu baru kita berasa yang ada bertuhan. Kita beriman ada Allah, tetapi kita tidak merasai ada Allah. Kita percaya tentang Allah yang kita katakan itulah Tuhan aku, tetapi kita tak merasa bertuhan. Ini masalahnya. Tak merasa bertuhan. Tidak seperti kita merasa makhluk-makhluk Tuhan. Nampak tak? Bila orang yang kita sayang hilang, kita akan nangis tuan-tuan. Betul. Sebab kita rasa kehilangan dia. Isteri kita meninggal, kita nangis. Betul tak tuan-tuan? Sebab apa kita nangis? Kita rasa kehilangan dia. Kita bela lembu tuan-tuan 50 ekor, 30 mati. Nangis kita tuan-tuan sebab kita rasa kehilangan 30 ekor lembu. Baiklah. Allah lama dah hilang dalam diri kita. Berapa kali kita nangis tuan-tuan? Kita tak bangun semayang malam berapa puluh tahun, berapa kali kita nangis? Kita tak dapat Allah, berapa kali kita nangis? Macam kita nangis, isteri kita Allah ambil, anak kita Allah ambil, harta kita Allah ambil. Kita sedih dan kita nangis. Berapa kali dalam hidup kita bila hilang saja hubungan kita dengan Allah, kita nangis, kita sedih. Macam mana kita sedih kehilangan isteri kita? Yang ni kena fikir. Perkara ini berlaku apabila kita ni tuan-tuan mentauhidkan Allah. Jika tak, perkara ini tidak akan berlaku. Pada kalimah tauhid, hayaun, rasa malu dengan Allah. Ni duduk dalam sifat Rahman. Kita jahat, Allah bagi. Kita baik, Allah bagi. Allah tak pernah cabut pun. Tapi apa kita bagi Allah? Apa kita bagi Allah? Semayang sunat, qabliyah dan ba'diyah pun kita tak mampu buat. Kita tak boleh cakap banyak tuan-tuan.
Qabliyah dan ba'diyah tu pun kita tak mampu istiqamah. Allah istiqamah bagi kita makan, tuan-tuan. Allah istiqamah bagi kat kita semua benda. Rahman Allah. Kita nak semayang sunat tu pun tak mampu. Walhal kalau kita fikir aku hidup, kemarin ada satu hamba Allah, tuan-tuan, dia kena tipu tak banyak pun, 3,700. Saya panggil, saya tanya, Allah dah bagi kat kamu berapa? 3,700 ke? Daripada kamu lahir sampai sekarang. Dia hilang 3,700, tuan-tuan, makan tak sedap. Hilang selera makan. Tidur macam ni, tuan-tuan. 3,700. Orang tipu. Scammer, tuan-tuan. Sekarang kan macam-macam orang tipu, betul tak? Saya tanya, daripada lahir sampailah Allah bagi banyak mana? Daripada lahir sampai sekarang berapa kali kena tipu? Agak-agak banyak dapat ke atau banyak hilang lagi? Banyak dapat ke banyak hilang? Bila kita buat matematik, tuan-tuan, hilang tu baru sikit sangat. Yang dapat itu terlalu banyak. Bukan Allah bagi kat kita 3,700, bukan 37,000 kalau kita hidup 40 tahun. Rumah kita, kereta kita, makan kita, pergi jalan kita, umrah berapa kali. Kalau anak duduk di Jepun, tuan-tuan, kita boleh pergi Jepun, Australia, mana-mana. Itu pakai apa, tuan-tuan? Pakai perahu. Sebab kita tak nampak apa yang kita dapat, cuma yang kita nampak apa yang aku hilang. Apa yang aku dah hilang? Apa yang aku dah hilang? Tetapi apa yang aku dah dapat, kita tak nak tengok. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, jika kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak boleh kira, kamu tak boleh hitung. Baik. Malu dengan Allah. Ya, yakin. Orang yang mengaji tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, dia yakin dengan Allah. Allah ada, sifat wujud Allah, dia yakin wujud Allah. Allah kudrah, dia yakin dengan kudrah Allah. Allah iradah, dia yakin dengan iradah Allah. Allah sama, dia yakin dengan sama Allah. Allah basar, dia yakin dengan basar Allah. Bila dia yakin, tuan-tuan, kaitan hayat dan takwa terjadi. Baik. Pasal apa, tuan-tuan, kita tak takut nak mengumpat? Sebab kita tak yakin Allah sama. Kita rasa Allah pekak. Kalau kita yakin Allah bersifat sama, maha mendengar, orang yang mentauhidkan Allah, bila dia nak buat, nak cakap benda maksiat, Allah dengar apa yang aku cakap. Dan malaikat kiraman katibin dia tulis. Sebab dia yakin. Kalau dia tak yakin, zikir dia nampak, dia ingat kata Allah dengar. Dia zikir, betul tak? Pergi Madinah, dia selawat, tuan-tuan, tasbih sampai putus. Beli lain. Sebab dia rasa Allah dengar. Mengumpat, Allah tak dengar. Kata orang, Allah tak dengar. Maki orang, Allah tak dengar. Mana tauhid kita? Mana keimanan kita dengan sifat sama Allah? Mana keimanan kita dengan sifat basar Allah? Bila satu bahagian kita okey, satu bahagian kita tak okey, dalam ilmu tauhid dia kata apa? Tidak tahqiq, tidak benar. Bila tidak benar, duduk di dalam tiga perkara, syak, zan, waham. Yang ni pada pasal lain, insya-Allah. Ya. Baik. Dal, dawamun.
Istiqamah dengan akidah dia. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang bersyahadah mengatakan Tuhan mereka Allah, maka perintah Allah istaqamu, maka istiqamahlah, mudawamahlah, kekallah. Tuan-tuan, baik. Kalau tak mudawamah, sekejap syirik, sekejap iman. Yang ni yang saya bawa tuan-tuan ni. Pada kehadiran saya bila Allah saya tak ingat. Bila kita pergi Mekah, iman kita lain. Nampaklah? Balik saja Panco Jaya lain. Bila kita sampai Mekah, tuan-tuan, jangan kata orang dekat sini Allah Maha mendengar. Betul tak? Tiba-tiba makan tak sedap. Betul tak? Jangan cakap apa-apa. Sebut Masya Allah. Betul tak? Sampai Panco Jaya yang saya bagi perbezaan. Ini yang saya kata dengan tuan-tuan. Kalau kudrah Allah ada beza-beza, Mekah lain, Malaysia lain, wahdaniyat atau ta'addud, berbilang-bilang ataupun esa. Jadi berbilang-bilang. Bila berbilang-bilang mustahil. Bila mustahil bukan Allah. Yang berbilang-bilang kita. Kuat kita berbilang-bilang. Dulu zaman muda kita kuat. Zaman sekarang mana lah? Lembek. Mana lemah. Dulu tuan-tuan tumbuk orang 10 orang dia tumbang. Mana? Sebab apa? Sebab kita yakin dengan ilmu kita. Kalau tak ada ilmu penumbuk, boleh tumbuk orang? Mampu tuan-tuan, lari dulu. Sebab kita pegang dengan ilmu kita. Ni perkara-perkara yang kita tak sedar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru masuk. Mampu tuan-tuan. Saya pun baru buka kitab ni tuan-tuan di Kuala Terengganu. Baru buka je. Saya baca sampai apa? Bismillah ya. Bismillah dengan alhamdulillah kalau tak silap. Yang tu sebab 2 bulan sekali. Saya cakap dengan dia orang, insya-Allah saya mati dulu bawa kitab ni habis. 2 bulan sekali. Ada satu masjid tu kitab ni dah habis. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 15 tahun kot. Baru habis. Itu sebab saya baca laju sikit. Kita bukan nak khatam kitab tuan-tuan. Saya selalu sebut dengan tuan-tuan. Bukan nak khatam kitab. Kita nak mengaji tauhid, langsung kita boleh mentauhidkan Allah. Yang ni paling penting. Khatam kitab tak guna tuan-tuan. Sebab dia akan jadi riwayat. Riwayat ni cerita. Aku dah khatam 10 kali. Tapi masih duduk syirik lagi dengan Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Baik. Kenapa musannif ulama dia mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Satu, kita ambil daripada hadis. Kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abta. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, dengan basmalah, maka kata Nabi SAW, barakahnya sedikit, qalilul barakah, terpotong. Fahuwa abtar, berkat dia kurang. Berkat ni tuan-tuan macam ni, bukan ilmu tak dapat, tapi makin orang yang makin mengaji, dia tak boleh satu beramal dengan ilmunya, dia tak boleh jadi saleh.
Beza tuan-tuan, orang dulu mengaji dengan orang sekarang mengaji. Kita dulu mengaji tuan-tuan, kalau kita dulu mengaji, perubahan dalam hidup kita cukup ketara tuan-tuan. Kita tambah baik, tambah boleh buat amal soleh. Sekarang macam-macam. Makin orang kerap mengaji, program-program masjid makin banyak, makin orang jahat. Bergaduh sama sendiri. Ni tuan-tuan sepatut makin jadi baik. Sebab saya bercakap dengan tuan-tuan dulu tahun 80-an, seawal 90-an, program tak banyak tuan-tuan. Sebab saya mengajar kitab Tauhid 1989. Masjid di kawasan Lembah Kelang, iaitu Masjid Kampung Pasir Lama, Jalan Kelang Lama. Masjid pun tu dah roboh dah tuan-tuan. Saya ingat lagi. Dulu program masjid sebulan lebih kurang dalam 4 kali. Sekarang program masjid sebulan 40 kali. Mana orang sekarang lebih halim dari orang dulu. Dulu orang mengaji 4 kali, sekarang orang mengaji 40 kali. Kalau kira matematik dia, sekarang lagi banyak lah. Kenapa orang dulu baik? Orang sekarang makin mengaji makin tak baik. Makin tahu, makin malas beramal. Orang dulu 4 kali sebulan solat ba'diyah tak tinggal, datang masjid buka Quran. Betul tak tuan-tuan? Sekarang orang datang masjid bukan buka Quran, dia buka Quran dia sembang buat apa lagi? Di rumah sembang, datang masjid sembang, kedai kopi sembang, tengah tidur sembang, mengigau sembang. Betul orang dulu farak dia. Perbezaan orang dulu dan orang sekarang dalam berilmu cukup berbeza. Bila keberkatan itu diangkat tuan-tuan, bukan ilmu itu hilang, tetapi manfaat ilmu itu hilang. Sama gak makanan? Makanan Allah tak angkat, tapi barakah makanan Allah angkat. Sekarang kita makan tapi jadi penyakit, bukan jadi manfaat. Beras yang orang dulu makan dan orang sekarang makan sama tuan-tuan. Kalau ikut-ikut lagi mahal kita makan sekarang. Dulu makan beras hancur, pakai gantang tu tuan-tuan, hak yang zinc. Timbang dulu pun pakai hak batu. Kita pun tak faham batu ni. Kalau India tu tipu, kena tipu lah kita. Singit sikit, kira sekilo. Betul tak tuan-tuan? Beras yang kita makan sekarang beras mahal. Beras mati tuan-tuan. Orang makan, orang tu pun cepat mampu. Beras mati bukan sikit-sikit tuan-tuan, 50-60 ringgit. Kita dulu makan baru segantang 3 ringgit tuan-tuan. Ni yang kita makan, tapi dulu jadi kesihatan. Beras yang sama, semua yang sama. Jadi adakah diangkat itu makanan? Tidak. Tetapi yang diangkat itu keberkatan, barakah itu diangkat. Baik, yang kedua, apa kata ulama dengan Bismillahirrahmanirrahim? Maka kata ulama, dalam himpunan kalimah bismillah ini satu ungkapan, bikana makana. Kalau orang dulu mengaji tauhid, dia pernah dengar istilah ni, bikana makana. Azan lagi tak ada bagi warning dah, lepas lah. Saya habis bikana makana, saya berhenti. Tuan-tuan mau tengok macam syok ayah, tak nak ingatkan, saya langsung peringat lah. Ustaz berhenti azan macam tu lah. Allah Akbar. Saya sebab kadang-kadang masjid dia ada berjana tik 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 macam tu, saya ingat sikit kan. Tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan satu ni peluang kan bila kita punya tu kan dia tak bunyi kan, tuan-tuan cari satu alternatif. Tuan-tuan wakafkan satu jam solat yang bunyi macam sekarang ada beduk, bunyi beduk duk 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 kan. Tuan-tuan wakaf yang tu. InsyaAllah carilah peluang. Kita dah nak mati ya tuan-tuan.
dah nak mati, cari peluang pahala. Kalau dengan benda tu orang boleh semayang, tuan-tuan, berapa ramai orang semayang masjid? Tuan-tuan dapat semua pahala. Itu Syekh saya kata, kita ni orang pemalas. Cari peluang. Peluang apa? Saya sekali jumpa dengan nazir ke, pengerusi, jangan istihar. Saya nak bayar bil api bulan ni. Bukan banyak sangat bil api masjid, tuan-tuan. Saya rasa tak sampai 1,000 kot. Ke 2,000? 3,000. Macam sekolah saya ya. Sekolah saya 3,000 lebih, 4,000 biaya air. 4,000 bukan bayar tiap-tiap bulan. Semua hidup sekali ya. Tuan-tuan dapat sebulan orang amal solat. Kan? Sayang apa tuan-tuan? Kencing manis 18. Nak sayang lah. Duit bukan bawa mati. Labur sekali. Bayar api, bayar air. Semua hidup sekali jadilah. Kalau semua hidup sekali tuan-tuan, berapa ramai jamaah yang ada, masjid dah senang. Masya Allah, kita dapat pahala orang semayang Jumaat 4 minggu tuan-tuan. 4 minggu. Orang semayang jamaah, program pengajian, pahala tu tuan-tuan dapat. Tuan-tuan dapat. Ambil jalan alternatif tuan-tuan. Jalan-jalan yang mudah-mudah. Baik. Saya ulang ni. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Apa kata ulama? Dia himpunkan Bismillahirrahmanirrahim ini. Dia panjang perkataan tu, tapi saya ambil yang ujung. Dengan Allah lah yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat. B ni tadi. Kana makana, telah mengadakan segala perkara yang telah ada. Wa bi yakunu ma yakunu, Allah zat yang bersifat dengan sekalian sifat kamalat, yakunu ma yakunu, akan mengadakan barang yang akan ada. Baik. Yang telah ciptakan segala perkara ni siapa tuan-tuan? Dia. Yang akan menciptakan segala perkara ni, yang akan berlaku ni juga Allah. Saya bagi satu contoh. Saya nak 7 orang. Ni maaf nak tanya ni bang. Abang nak berapa orang? 5. 3 orang. Baik. Dia nak 3 orang juga. 4. 3 orang. Cari hak lain. Abang 6 orang. Maknanya satu angka yang berbeza. Betul tak? Saya 7, abang 6, abang 3. Saya kahwin dengan perempuan. Abang tentu dengan perempuan, bukan? Takkan orang lain. Abang pun dengan perempuan juga. Saya perempuan, abang perempuan, abang pun perempuan. Pasal apa angka tak sama? Ada orang kahwin dengan perempuan juga, tapi tak ada angka, kosong terus. Dengan jenis yang sama, kenapa anak kita berbeza-beza? Abang 6 orang, saya 7 orang, saya 3 orang. Yang tu kahwin 10 tahun, seorang pun tak dapat. Takkan kita nak cakap, kau tengok aja kan, yang tak boleh anak tu menikah 12 tahun, tengok saja. Usaha yang sama. Dia tak? Rupanya kat sini usulnya. Yang menghendaki akan kita bilangan tersebut bukan kita. Kahwin dah. Ikhtiar lah. Rupanya takdir Allah atas kita. Saya 7 orang, abang 3 orang, abang 6 orang. Ini terjadi tuan-tuan. Ada satu hamba Allah menikah yang pertama, tak ada anak tuan-tuan. Kahwin, dia kata salah isteri dia. Kahwin seorang lagi pun tak dapat anak. Tak ada anak tuan-tuan. Last sekali dia gerak. Dia kahwin dengan janda, anak 3. Boleh anak terus. Kat sini kita kena pegang, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Saya rasa cukup setakat ini tuan-tuan. Pertemuan saya dengan tuan-tuan 8.30. Ada ketentuan Allah, kita jumpa lagi insya-Allah.
Jadi kita baru sampai Bismillahirrahmanirrahim, tu saya tak kupih lagi. InsyaAllah kita jumpa masa lain. Tuan-tuan tolong doakan saya, dan saya juga doakan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah, kita dalam ketentuan yang baik, Allah jadikan kita hamba yang makin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dalam keredaan Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, afiatkan kami dan selamatkan kami daripada segala penyakit dan wabak. Ya Allah, kuatkan iman kami dan tauhid kami, akidah kami, akidah anak dan isteri kami ya Allah, sehinggakan saat kami balik bertemu dengan Engkau ya Allah, Kau kuatkan akidah kami dan tetapkan akidah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami dalam golongan orang yang mensyirikkan Engkau ya Allah. Ya Allah, sakibaki umur kami ni ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, barakahkan kehidupan kami, barakahkanlah segala setiap kurniaan nikmat Engkau ke atas kami ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.